Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai. Saya akan tunggu komen ya. So, share ramai-ramai. Sila maklumkan kepada saya sebab saya buat dalam persekitaran bilik. Dan juga sertai Telegram saya. Saya dah pesan banyak kali ya, sertai Telegram saya. Telegram Regi Jaisi Rita Udin. Di mana akan berlaku pengumuman-pengumuman penting ya. So, jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya. Terima kasih Muhammad Nazlan Amran. Assalamualaikum. Dan minta maaf lah saya buat live lambat hari ini. So, jelas ya. Baik, sebenarnya sekarang ni isu yang sedang dimainkan sama ada dengan sengaja ataupun tidak, saya tidak tahu, tetapi isunya yang telah sebenarnya bukan dimainkan tapi dicetuskan menerusi satu kenyataan oleh seorang menteri adalah isu kononnya mereka hendak mereka ni maksudnya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim lah, hendak atau mencadangkan supaya kampung baru Cina di Selangor dijadikan tapak warisan dunia UNESCO ya. So, itu adalah isunya. Now, pertama sekali sebelum saya masuk ke dalam isu ni, dari segi asas cadangan ini seperti yang telah disebutkan oleh Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah, ianya tidak masuk akal. Kita jangan cerita ini tanah warisan siapalah, ini tanah Melayu ke bukan tanah Melayu ke. Kita jangan cerita benda tu dulu. Kampung baru Cina di Selangor ni belum sampai 100 tahun. Di situ juga sudah ada satu perkara yang tidak masuk akal ya, kerana jika menteri ini meneruskan hasrat untuk mencalonkan, membawa perkara ini supaya Malaysia boleh cuba untuk jadikan kampung baru Cina di Selangor ni sebagai tanah warisan UNESCO, ianya hanya akan memalukan Malaysia kerana ianya bukan tak sampai 100 tahun. So, itu pertama. Okay. Now, sekarang ni saya nak masuk kepada satu pendedahan yang mungkin akan mengejutkan ramai daripada anda, termasuk yang beragama Islam atau khususnya Melayu Islam. Dan saya kira anda sama ada tidak tahu benda ni atau tidak sedar benda ni. Okay. Baik, antara lainnya, untuk memahami isu ni, anda perlu faham dulu bahawa ianya bersangkut paut secara langsung dengan isu penggunaan perkataan pribumi, warisan ya, pribumi dan warisan, dan juga bersangkut paut dengan kontrak sosial dalam berpandukan ataupun berkait dengan perlembagaan persekutuan. Dan saya pernah membuat satu live untuk menjelaskan kepada anda mengapa kontrak sosial ini sebenarnya, asas kepada kontrak sosial ini wujud dalam bentuk bertulis di dalam perlembagaan persekutuan. Syarat kontrak sosial ni yang menjadi asas kepada kontrak sosial ini sudah termaktub sebagai sebahagian daripada peruntukan perlembagaan persekutuan, sekaligus bermakna perlembagaan persekutuan sebenarnya menjiwai asas penubuhan asas kontrak sosial ini, struktur asas kontrak sosial. Tetapi hari ini saya nak pergi very detail dan akan menjelaskan kepada anda kenapa bukan hanya semenanjung Malaysia, tetapi Malaysia secara keseluruhannya dalam erti kata sebenar adalah tanah warisan Melayu. Okey. Sebab sekarang ni isunya warisan ya, dan pribumi dan tanah Melayu.
Jadi walaupun istilah tanah Melayu sudah digunakan dengan begitu banyak ya semenjak Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, tetapi dengan lebih tepat lagi, ini adalah tanah warisan Melayu. So saya akan jelaskan, dan oleh kerana isu ni rumit, jadi untuk memastikan pemahamannya jelas dan teratur, saya telah menulis dahulu apa yang ingin saya sampaikan dan saya akan membacakannya dan anda hayati apa yang saya sebut. Kemudian saya akan menerbitkannya dalam bentuk bertulis. Jadi anda dengar ya. Pribumi merujuk kepada pengertian etnik manusia berdasarkan tempat yang tidak berhijrah dari tanah airnya, dan bukannya penduduk yang menetap atau menjajah. Okey. Jadi maksud ayat ini adalah pribumi ini merujuk kepada golongan asal di sesuatu kawasan, bukannya yang datang menetap dari negara lain ataupun yang menjajah di sini. Itu bukan pribumi. So, sekarang pemahaman kita pribumi adalah Melayu Islam, dan Melayu Islam ni kita akan sampai sebentar lagi. Dan selepas terbentuknya Malaysia, diiktiraf juga pribumi Sabah dan Sarawak, sebab ada kaum lain di Sabah dan Sarawak yang memenuhi istilah pribumi, iaitu etnik manusia berdasarkan tempat yang tidak berhijrah dari tanah airnya. So ada suku kaum tertentu dari Sabah dan Sarawak yang menepati definisi ini. So istilah pribumi ini, seperti mana yang telah saya bicarakan tadi ya, berkait secara langsung dengan elemen warisan. Sebab bila kita sebut warisan, kita nak tahu ni warisan siapa, tanah warisan siapa ya. So ini berkait secara langsung dengan elemen warisan yang merangkumi elemen asal dan tradisi. Dan elemen warisan ni, bila kita cerita asal dan tradisi, so bila kita cerita asal, jadi kalau pribumi asalnya di sini, dia bukan dari tempat lain, dia bukan datang dari tempat lain, dia bukan atau pernah menjadi kaum pendatang, atau memang kaum pendatang, tidak. Okay. So elemen warisan bersangkut dengan elemen asal. Jadi elemen warisan ni bersangkut dengan pribumi, dan telah wujud sebelum hadirnya Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Maknanya cerita babak warisan pribumi ini sudah wujud sebelum diadakan Perlembagaan Persekutuan, dan ini akan menjadi jelas apabila saya sambung. Selepas kemerdekaan ya, kita merdeka 1957. Selepas kemerdekaan, elemen warisan ini dipandang tinggi, malah antara yang tertinggi, dan dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai, dengar ni ya, dengar baik-baik ya, Tiang Sri Perlembagaan Persekutuan. Saya ulang, selepas kemerdekaan, elemen warisan ini dipandang tinggi dan dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai Tiang Sri Perlembagaan Persekutuan, kerana fungsi pentingnya dalam sejarah dan proses pembentukan negara. Jadi pribumi bersangkut dengan warisan sebab ia menurut berkait dengan asal, tradisi, jadi ia bersangkut ya. Dan ianya telah dipandang tinggi dan dimaktubkan di dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai Tiang Sri Perlembagaan Persekutuan kerana fungsi pentingnya dalam sejarah dan proses pembentukan negara. Maknanya pribumi ini penting dalam sejarah pembentukan negara. Pribumi ini penting dalam proses pembentukan negara. Pribumi ini adalah penting dalam konteks tanah Melayu. Okey. Tiang Sri Perlembagaan Persekutuan mempunyai 4 paksi utama. Apakah 4 paksi utama itu? Okey. Paksi pertama Tiang Sri Perlembagaan Persekutuan ialah agama Islam sebagai agama persekutuan. Paksi kedua Tiang Sri Perlembagaan Persekutuan ialah hak dan kedudukan istimewa orang Melayu. Paksi ketiga Tiang Sri Perlembagaan Persekutuan ialah kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan paksi keempat Tiang Sri Perlembagaan Persekutuan ialah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. 4 paksi ini
yang merupakan asas kepada Tiang Sri Perlembagaan Persekutuan telah dirangkumkan dalam sebuah perjanjian yang dikenali sebagai kontrak sosial. Now, kontrak sosial ni apa? Kontrak sosial merujuk kepada satu permuafakatan antara kaum yang dicapai sebelum merdeka melalui satu persetujuan dalam kalangan rakyat dan pemimpin yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Jadi masa kontrak sosial ni terbentuk, kita tak cerita Sabah dan Sarawak. Jadi kita cerita kaum utama di negara ini, di Malaysia, di Semenanjung, iaitu Melayu, Cina dan India. So itu kontrak sosialnya. So anda lihat, ya, empat paksi ini empat paksi yang raja agama Islam sebagai agama persekutuan, hak dan kedudukan istimewa orang Melayu, kedaulatan Raja Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, semua telah termaktub di dalam ataupun telah dirangkumkan ke dalam kontrak sosial. Dan kontrak sosial ini adalah permuafakatan antara kaum. Jadi hubung kait dia sudah ada. Kita ada peribumi. Peribumi berkait dengan warisan. Kemudian ada permuafakatan di antara kaum-kaum utama Cina, Melayu dan India yang telah bersetuju ke atas empat paksi. Semuanya berkait. Istilah kontrak sosial, kalau anda selak Perlembagaan Persekutuan, istilah kontrak sosial dengan sendirinya tidak ditulis dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi anda selak, anda tidak akan jumpa istilah kontrak sosial. Namun disebabkan kewujudan secara bertulis Tiang Sri Perlembagaan Persekutuan, atau secara spesifiknya agama Islam, agama persekutuan, hak dan kedudukan istimewa orang Melayu, kedaulatan Raja-Raja Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Ya, disebabkan benda ni tertulis di dalam perlembagaan dan disebabkan ini merupakan asas kepada kontrak sosial ataupun ini merupakan asas kepada persefahaman yang dicapai antara kaum, maka adalah betul untuk mengatakan bahawa Perlembagaan Persekutuan dengan sendirinya telah didirikan di atas kontrak sosial dan asas rangka kontrak sosial ini terkandung secara tertulis di dalam Perlembagaan Persekutuan, sekaligus menjadikan Perlembagaan Persekutuan sebagai satu dokumen perundangan rasmi yang menjiwai dan memiliki asas kepada perjanjian antara kaum di sebuah tanah yang merupakan tanah Melayu atau tanah warisan pribumi Melayu. Okey, so anda perlu faham benda ni. Nah, untuk memahami hakikat ini, ya, anda perlu faham bahawa semua ini menandakan ketersediaan orang Melayu untuk memberi kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu dengan syarat-syarat yang merangkumi Tiang Sri Perlembagaan Persekutuan yang meliputi empat paksi utama yang telah saya sebutkan. Jadi orang Melayu ni dia ada syarat. Anda setuju tak agama Islam sebagai agama persekutuan? Anda setuju tak bahasa Melayu dan sebagainya? Bila anda setuju semua ni, maka anda boleh jadi warga negara. So ada satu persetujuan. Persetujuan itu adalah kontrak sosial. Orang kata tak bertulis, tetapi asas kepada kontrak persetujuan kontrak sosial ni termaktub di dalam perkara-perkara tertentu dalam Perlembagaan Persekutuan secara bertulis. Ya. So kontrak sosial ni asas kepada persetujuannya bertulis. So untuk memahami semua ni, anda perlu faham asas kepada perjanjian kontrak sosial. Ianya semuanya bermula apabila orang Melayu menentang Malayan Union pada 1946. Ini kerana dasar Malayan Union telah mengancam kedudukan orang Melayu dari aspek politik dan ekonomi di tanah Melayu. Jadi akibatnya pihak British telah bersetuju untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 setelah British gagal membentuk Malayan Union. Dan apabila British bersetuju untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, wujud satu perjanjian yang merupakan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan ini telah diisytiharkan di bawah perintah Majlis Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang meliputi 9 negeri Melayu dan 2 negeri selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Perjanjian ini menunjukkan bahawa pihak British memberi pengiktirafan buat kali pertama secara rasmi dan bertulis terhadap status orang Melayu sebagai penduduk asal di Tanah Melayu. Faham tak? Jadi
wujud satu perjanjian bertulis yang sehingga ini tidak terbatal, iaitu secara rasmi ini adalah tanah Melayu. Ya. Orang Melayu adalah penduduk asal. Maknanya orang Melayu adalah pribumi dan ini adalah tanah warisan pribumi Melayu. Dan tanah warisan pribumi Melayu ini apa yang menjadi rujukan kepada kelangsungan hidup, politik dan sebagainya, perlembagaan persekutuan. Dan perlembagaan persekutuan secara bertulis ada asas kepada satu persefahaman yang telah dicapai oleh orang bukan Melayu terhadap hakikat ini yang dikenali sebagai kontrak sosial. Nampak tak? Okey. Seterusnya, hal ini membawa kepada kerjasama antara etnik dalam menuju kepada kemerdekaan. Menerusi kerjasama antara kaum ini dan pengiktirafan bertulis British bahawa tanah ini tanah Melayu, penubuhan sebuah jawatan kuasa perhubungan pada 1949 yang terdiri daripada pelbagai kaum etnik telah berusaha menyelesaikan setengah masalah perlembagaan, politik dan ekonomi. Kemudian tertubuh Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red kemudian dipertanggungjawabkan untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang ditubuhkan pada 1956. Hal ini terjadi kerana rangka perlembagaan perlulah ada peluang sepenuhnya untuk pertumbuhan sebuah negara yang bersatu padu, bebas dan demokratik. Tetapi perlu akur, perlu hormati perjanjian yang telah dicapai yang menjadi asas kepada penubuhan Perlembagaan Persekutuan. Jadi awak tidak boleh guna satu perjanjian yang menjurus kepada satu dokumen perundangan yang dikatakan undang-undang tertinggi, kemudian anda langgar perjanjian itu. Ya. Antara elemen warisan ialah kesultanan. Okey, itu semua kita dah tahu. Setelah merdeka, pindaan telah dilakukan kepada perlembagaan. Contohnya, konsep raja berperlembagaan yang bertindak di atas nasihat kabinet dan seterusnya di bawah pentadbiran Allahyarham Tunku Abdul Rahman, agama Islam dan perkara 190 memberi definisi Melayu sebagai seorang beragama Islam, lazimnya bercakap Melayu dan menurut adat istiadat Melayu. Dalam hal ini, Melayu dan Islam adalah unsur yang saling berkait dan tidak boleh dipisahkan untuk tujuan undang-undang dan perlembagaan. Jadi anda lihat kebelakangan ini selalu ditekankan Melayu Islam, khususnya selepas PRU 15. Tahu tak anda, kalau anda selak sebelum PRU 14 pada 2018, anda lihat banyak laporan, banyak kenyataan pemimpin, dia tidak sebut Melayu Islam, dia sebut Melayu. Sana sini mungkin ada, tapi dia sebut Melayu. Kemudian lepas PRU 15, semuanya sebut Melayu Islam. Tahu tak, Melayu Islam ini adalah satu penekanan yang telah saya tekankan dalam satu mesyuarat yang berlangsung di Ampang pada 2018. Di situ saya telah memberitahu bahawa Melayu dan Islam adalah unsur yang saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan untuk tujuan undang-undang dan perlembagaan. Oleh itu, untuk tujuan supaya jelas kepada masyarakat Malaysia, kita tekankan penggunaan Melayu Islam. Okey. So semua ni ada banyak lagi lah penjelasan dia. Tapi jika dirumuskan, semua ni membawa maksud, ya. So saya rumuskan sekarang. Anda dengar rumusan ni. Kalau anda tak faham yang saya sebut tadi, anda dengar rumusan ini. Dan rumusan ini adalah rumusan yang amat penting, ya. Dan walaupun secara sebetulnya ini adalah pendapat saya, tapi anda boleh minta mana-mana peguam yang tidak bersetuju untuk memberi penghujahan masing-masing. Okey. Rumusannya ialah Perlembagaan Persekutuan merangkumi secara bertulis 4 paksi utama yang menjadi tiang seri Perlembagaan Persekutuan. Okey. Rumusan pertama. Rumusan kedua, 4 paksi ini merupakan syarat utama dalam kontrak sosial
berpandukan perjanjian bertulis Persekutuan Tanah Melayu yang mengiktiraf masyarakat Melayu Islam sebagai pribumi dan pewaris kawasan Semenanjung tanah jajahan British, kini dikenali sebagai Semenanjung Malaysia. Perjanjian ini menjadi asas kepada penubuhan Perlembagaan Persekutuan yang seterusnya mengiktiraf beberapa suku kaum di Sabah dan Sarawak sebagai pribumi Sabah dan Sarawak. Disebabkan pribumi Sabah dan Sarawak terikat kepada asas penubuhan dan peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang sama, maka keseluruhan Malaysia secara sah dan sebetulnya merupakan tanah warisan Melayu atau singkatnya Tanah Melayu, dengan Sabah dan Sarawak turut diwarisi bersama oleh masyarakat pribumi di situ. Dengan itu, kehidupan bersama masyarakat bukan pribumi di Tanah Melayu sebagai warga negara Malaysia adalah tertakluk kepada persetujuan dan pemahaman ini. Tidak ada apa-apa pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan sehingga hari ini yang membawa maksud selain daripada apa yang telah saya sebutkan dalam rumusan ini. Okey, anda boleh ulang, dengar, hayati, hadam dan fikir. Dan anda akan sedar bahawa sekalipun Kampung Baru Cina ni dah 120 tahun ke 150 tahun ke, ya, untuk cuba menjadikannya satu warisan UNESCO yang sekaligus menjadikan kawasan itu warisan Cina adalah tidak berperlembagaan. Kerana kalau kita lihat secara keseluruhannya, kalau bila kita kaji Perlembagaan Persekutuan, ianya bukan sekadar perlembagaan, dokumen perlembagaan itu sendiri, ianya juga dokumentasi-dokumentasi yang menjurus kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan, termasuk perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dan draft-draft Suruhanjaya Raid, keputusan-keputusan Mahkamah Sumpah-Sumpah Jawatan dan macam-macam lagi yang perlu dirujuk. Anda akan dapati bahawa ini secara sah, ya, yang telah saya sebutkan sebagai Tanah Warisan Melayu ataupun singkatnya Tanah Melayu, dan tidak boleh ada dalam situ satu kawasan yang kemudiannya dikenali sebagai Tanah Warisan Cina, walaupun secara tidak langsung. Ya, saya tahu Kampung Baru Cina ni mereka nak jadikannya sebagai satu warisan UNESCO, tetapi akan timbul isu tanah warisan siapa ni, sebab penduduk utama apabila UNESCO mengiktiraf Kampung Baru Cina contohnya sebagai tanah warisan dan sebagainya, akan timbul penduduk asal, budaya asal dan sebagainya. So jika ianya dikaitkan dengan masyarakat Cina, ianya sudah menjadi tidak berperlembagaan dan tidak masuk akal. Okay, so anyway, seperti yang saya sebut di awal live ini, tak sampai pun 100 tahun. Jadi kalau anda bawa benda ni ke UNESCO, anda hanya memalukan Malaysia. Ya. So ini jawapan saya dan juga sedikit sebanyak pendapat dan penjelasan saya berhubung dengan status Malaysia sebagai tanah Melayu, atau lebih tepat lagi tanah warisan Melayu. Ini adalah tanah warisan Melayu, dan oleh kerana Melayu semestinya Islam, maka ini adalah tanah warisan Melayu Islam. Dan oleh kerana pribumi Sabah dan Sarawak tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan yang sama dan secara tidak langsung kepada kontrak sosial yang sememangnya asas kepada syarat-syarat kontrak sosial termaktub secara bertulis dalam perlembagaan, maka ini secara keseluruhan, ya, Malaysia adalah tanah warisan Melayu Islam, di mana Sabah dan Sarawak juga, ya, boleh dikatakan dikongsilah ataupun apa orang kata, turut diwarisi oleh masyarakat pribumi di sana. Ya, so saya harap ini jelas. Saya harap pihak dalam kerajaan tidak memutarbelit isu ni, bersikap telus, bersikap adil, dan jangan memalukan Malaysia, jangan timbulkan satu krisis perlembagaan, kerana ia sememangnya akan menjurus kepada cabaran-cabaran, ya,
So saya kira di dalam blok kerajaan ini ada ramai peguam terpelajar. Jadi saya rasa anda perlu minta peguam-peguam ini membuat rujukan-rujukan sepatutnya supaya benda-benda ini tidak timbul lagi, kerana benda ini tidak berperlembagaan dan saya khawatir ianya disengajakan. Ya, sepatutnya sesuatu yang melanggar perlembagaan dan kita tahu ianya sedang menggusarkan masyarakat Melayu Islam di situ, di sini, ianya adalah resepi untuk huru-hara. Ya, what you are doing is very dangerous. Dan cara, walaupun benda tu sekalipun ianya berperlembagaan, cara kerajaan ini melakukan benda-benda tertentu, ya, dan kemudian kita ada pemimpin DAP yang mengeluarkan kata-kata bersifat rasis, anti-Islam, bersempadankan Islamofobia. Semua ni telah dan sedang menggusarkan Melayu Islam di negara ni. Ya. So, itu penjelasan saya lah. Okey, pendapat saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.